Kalau dulu kurang gegau, tapi kali ini lebih gegau. Jika sebelum ni kami hanya berbicara tentang isu semasa, tapi sekarang kami membawakan anda pelbagai segmen yang menarik hanya untuk anda. Kita ada fashion. Dan kami juga mempunyai segmen karak. Aku memang pencinta wanita, namun ku bukan buaya. Kami akan gegaukan anda dengan macam-macam lagi hanya di Facebook Melaka hari ini. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi anda bersama dengan saya Hamzah Zakaria di dalam rancangan apa? Okey, so Gegau at MHI. Jadi sekarang ni kita dah masuk ke episod yang ke-11. Okey, so kalau korang rasa kalau korang tak sihat ke apa benda ke kan, so korang boleh pergi ke klinik kesihatan ke hospital ke berdekatan. So sebab inilah COVID-19 punya penanganan. Kalau korang tak sihat, korang pergi je klinik yang mana. Check. Tapi korang semua sihat kalau korang semua sihat, alhamdulillah. So kalau korang tak sihat, macam biasalah, ikut pesanan tadi lah. Okey, so untuk hari ni, episod kali ni kita akan sampaikan, sampaikan berapa? Okey, 3 segmen. So kita ada berita, kita ada kewangan peribadi, lepas tu kita cerita pasal kewangan kewangan pelancongan maya. Okey, tapi sebelum tu, untuk korang di luar sana kalau berada di dalam ni, kalau untuk rancangan Gegau at MHI, dengar tu, Gegau at MHI. Okey. Hanya di platform mana? Di Facebook Melaka hari ni. So kalau korang belum like, belum share, belum follow ke apa, buat semua tu. Share dia, follow, like semua. So kalau untuk korang di luar sana, kalau nak tahu informasi yang lebih terkini, kalau nak style video kan. So kalau video, korang boleh pergi ke YouTube, Melaka TV, Instagram pun ada. Instagram ada apa lagi? Twitter kan. Apa lagi? Twitter, lepas tu pelbagai platform media sosial hanya dengan type Melaka hari ini. So kalau korang tengok dekat page ni ada logo kan kat atas ni, kalau kat page Melaka hari ni korang buka lah, like lah. So tak rugi pun. Okay, so hari ni kita akan mulakan dengan apa? So kita ada mulakan dengan segmen berita. So kalau berita ni, kita ada banyak benda berita. Kalau Melaka hari ni macam-macam berita kita akan salurkan. So untuk berita yang kita akan share dengan korang semua lah untuk hari ni. So episod ni lah. So yang pertama kita ada berita tentang ini tentang apa ni? Menarik Info on Wheels. Lorat Melaka melekat sampai ke hati. So kalau korang perasan lah kan, ingat kat Perak je ke ada? Melaka pun ada tau. So kalau baru-baru ni kita ada turun padang. Melaka hari ni ada turun padang. So kita ada shoot beberapa video yang menampilkan apa? Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Melaka telah melakukan kempen tentang COVID-19, jangan keluar rumah, jangan nak merayau kan. So macam-macam lah pesanan. Tapi yang menariknya, mereka menggunakan lorat Melaka kan. So Melaka ni banyak tau. So kalau orang Melaka ni dia boleh terima tau. So kalau orang luar tak terima, tapi korang jangan salah faham. Kalau luar Melaka ni dia sebenarnya dia baik hati kan. So korang jangan salah faham. Kalau korang daripada luar Melaka lah, jangan salah faham. So luar Melaka ni sebenarnya murni, tapi jangan salah guna tau. Okay, so kita tak tunggu masa kan. So aku nak share dengan korang apa video tu. So korang boleh tengok dalam 2 BTR. Go. Hebahan unit bergerak atau Info on Wheels IOW oleh Jabatan Penerangan Malaysia Japan Melaka mengenai dasar-dasar kerajaan termasuk informasi-informasi terkini COVID-19 dalam kalangan komuniti mendapat sambutan menggalakkan daripada rakyat di negeri ini. Pernahkah anda mendengar tentang Info on Wheels atau hebahan unit bergerak yang dilakukan oleh Jabatan Penerangan Negeri Melaka mengenai dasar-dasar kerajaan dan juga peringatan pencegahan mengenai COVID-19? Dari corong speaker ke telinga anda. Bagaimana caranya? Ikuti saya Faris Haikal Zakaria ke 4 lokasi di Bukit Katil. Seperti biasa, sebelum memulakan perjalanan, tim IOW akan memperdengarkan bacaan doa yang diketuai Mufti Melaka, Datuk Wira Abdul Halim Tawil.
Bismillahil ma'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Sekarang ini saya bersama dengan skuad Info on Wheels Jabatan Penerangan Negeri Melaka di lokasi pertama di Kampung Kusayam. Sebentar lagi kita akan mulakan hebahan kita. Ini bukan hebahan biasa, ini hebahan rare punya. Assalamualaikum orang Melaka. Apa khabar semua? Semua dah tahu ramai yang kabarkan. Jaga diri baik sebab COVID-19 ni bukan mainan. Jangan le suka-suka mengayau tak betul pasal. Keluar sesekali je dah le. Jangan kejap-kejap nak mengayau. Usaha kita duduk kat rumah. Itulah ikhtiar kita. Berkorban sikit. Nak bagi cepat kes turun. Sebab kat luar memang ada risiko. Tak tahu siapa dah obat. Kita ke orang sebelah kita. Bukanlah kita nak menuduh tentang kita. Tapi itu ceritanya. Memang dah ada kat mana-mana sekarang. Bukan cerita tipu. Hospital pun sekarang dah penuh. Kalau nak keluar sangat, jangan lupa. Ingat, pakai pelitup muka betul-betul. Selalu basuh tangan. Dan jangan sengaja nak borak dekat-dekat. Jaga elok-elok diri, warga kita dan komuniti kita. Patuh SOP, daftar vaksin. Yang dah kena panggil nama, dah apa semua lagi. Pergilah ambil vaksin. Kita ikhtiar je lah. Doa, moga segala wabak ni akan berakhir. Ini awal nak sembang dekat-dekat masa ini dulu. Ingat, kita bukanlah kain yang boleh ditetas. Bukanlah kapur yang jatuh lalu hancur. Siapa kita ni? Kita orang Melaka. Kita siapa? Kita orang Melaka. Pesanan ini dibuat oleh Cikgu Amir, Johan Pidato Kenegaraan Negeri Melaka 2021 bersama Jabatan Penerangan Negeri Melaka. Membuat hebahan dalam pelbagai versi, IOW berperanan sebagai ejen menggalakkan masyarakat mendaftar untuk mengambil suntikan vaksin sempena program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK, di samping mengingatkan masyarakat agar tidak terpedaya dengan berita-berita palsu. Berbeza dengan penduduk flat Seri Siantan yang dikejutkan dengan hebahan dalam bahasa Tamil oleh skuad IOW. Seperti teruja dengan hebahan yang diberikan, rata-rata penduduk sempat menyaksikan kami dari balkoni rumah masing-masing. அனைவருக்கும் வணக்கம். மலாக்கா மாநில மக்களுக்கு ஒரு அறிவிப்பு. கோவிட்-19 தொற்று நோய் நம்மிடையே தற்பொழுது பரவலாக உள்ளது. நாம் இன்னும் அதிக பாதுகாப்பாகவும் கவனத்துடனும் இருக்க வேண்டும். நாம் அனைவரும் அறிந்தது போல கோவிட்-19 தொற்று நோயை எதிர்த்து போராட 15 ஜூன் முதல் 28 ஜூன் வரை இந்த நடமாட்ட கட்டுப்பாட்டு ஆணையின் காலத்தை நீட்டிக்க அரசாங்கம் முடிவு செய்துள்ளது. இந்த தொற்று நோய் பரவுவதை தடுக்கும் முயற்சிகளில் இந்த 2 வார காலம் மிகவும் முக்கியமானது. இந்த காலகட்டத்தில் தேவையான துறையை தவிர மற்ற அனைத்து துறைகளும் செயல்பட அனுமதிக்கவில்லை. அதன் தொடர்பாக பொதுமக்கள் மாவட்டம் மற்றும் மாநிலத்தை கடந்து செல்லவும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. பொதுமக்கள் இந்த கோவிட்-19 தொற்று பரவலை எதிர்கொள்ள நிர்ணயிக்கப்பட்ட நடைமுறையை பின்பற்ற வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கிறோம். பொதுமக்கள் 1 மீட்டர் கூடல் இடைவெளியை கடைபிடிக்க வேண்டும். அதிக நெரிசலான அல்லது இடைவெளி இல்லாத இடங்களுக்கு செல்வதை தவிர்ப்பதோடு ஒருவர் இடைவெளி இல்லாமல் நெருக்கமாக நின்று உரையாடுவதையும் தவிர்க்க வேண்டும். தொடர்ந்து விதிக்கப்பட்ட 3 முக்கிய பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை அவசியம் பின்பற்ற வேண்டும். அவை பின்வருமாறு: முறையாக கைகளை கழுவ வேண்டும், முகக்கவரியை அவசியம் அணிய வேண்டும், எப்பொழுதும் கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும். அவசியம் இருந்தால் மட்டுமே வீட்டை விட்டு வெளியே செல்லுங்கள். உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தினரையும் கோவிட்-19 தேசிய நோய் தடுப்பு திட்டத்தில் பதிந்து கொள்ளவும். அது மட்டுமின்றி மைசஜாத்ரா பயன்பாட்டை அடிக்கடி புதுப்பித்துக் கொள்ளவும். தங்களுக்கான பதிவில் திகதி மற்றும் நேரம் குறிப்பிட்டதும் தடுப்பூசி மையத்திற்கு சென்று தடுப்பூசியை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள். ஒன்றிணைந்து செயல்படுவோம். மலாக்கா மாநிலம் கோவிட்-19 தொற்றிலிருந்து விடுபட முடியும். தொடர் தகவல் அறிய www.mkn.gov எனும் வலப்பக்கத்தை நாடவும். நாம் நிச்சயம் வெற்றி பெறுவோம். நம்மை நாமே பாதுகாப்போம். இந்த தகவலை கொண்டு வருவது ஜபத்தான் பெனரங்கான் நெகிரி. நன்றி.
Baik, saya kini di lokasi terakhir di Pusat Perniagaan Bukit Baru, dan seperti tadi anda sendiri boleh mendengarkan hebahan yang dilakukan oleh Jabatan Penerangan Negeri Melaka melalui Info on Wheels. Saya kira itu saja setakat ini. Kalau dah terjerit pingkau pun masih tak didengari, mungkin masalahnya ada di sini. Faris Zakaria melaporkan untuk Melaka Hari Ini. Tu dia kan. Nampak kan video tu kan. Memang betul lah Lok Melaka kan. Merayau kan, semua ada. Kecuali perkataan-perkataan yang tu tak sebut lah kan. Okey, tu takut orang salah faham tak. Okey. Okey. So itulah sedikit lah video kita kongsi lah. So nampak lah macam Jabatan Penerangan Negeri Malaysia Negeri Melaka banyak telah memegang peranan untuk teruskan menyampaikan maklumat informasi serta kempen-kempen untuk kita jangan rapat-rapat betul lah kot dengan COVID-19, sebab kalau kena memang menangis memang menangis. So sayangilah nyawa anda dan keluarga anda serta komuniti kita, jaga kita kan. Okey, so terima kasih buat Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Melaka kerana terus untuk menjaga seluruh warga Melaka untuk terus kekal menjauhi COVID-19. Okey, so kita sekarang ni masuki ke segmen kedua. Ni agak best sikit lah. So kan best lah sebab zaman PKP ni kan. So ini amat penting, iaitu segmen kewangan peribadi. So korang mesti familiar kan kewangan peribadi ni kan. So kewangan peribadi ni kita macam korang tahulah kan, nak buat loan, so kadang terdesak nak buat personal loan, ada yang sampai nak sentak sampai 100,000 kan. Nampak tak? Ingat akal ni kan. So sebelum untuk buat loan, korang kena ada advice. So untuk kali ni so kita ada temu bual bersama dengan Encik Benjamin Loh. Jadi dia ni adalah pengarah urusan syarikat ideologi. Okey, dia sebuah syarikat pemasaran dan perkhidmatan kewangan internet. Okey, so kita telah mengadakan temu bual menerusi aplikasi Zoom. So kalau korang rasa korang nak buat sesuatu tentang kewangan ataupun nak menguruskan kewangan, nak buat loan lah, apalah, relax dulu. So korang boleh dengar dulu apa yang ingin disampaikan oleh Mr. Benjamin Loh. So go, kita dengar. Selamat petang diucapkan kepada Encik Benjamin Loh selaku pengarah urusan ideologi sebuah syarikat yang berpangkalan di Melaka dan juga di Kuala Lumpur. Terima kasih kerana sudi meluangkan sedikit masa bersama dengan rancangan Gegau Melaka hari ini. Topik yang akan dibincangkan pada petang ini adalah berkenaan dengan kewangan peribadi ataupun personal finance. Jadi kita akan menemu bersama dengan Encik Benjamin. Sudah tentunya di kala musim pandemik ini ramai yang terkesan dengan situasi sekarang ini oleh kerana ramai yang kehilangan kerja dan juga kehilangan punca pendapatan. Bagi Encik Benjamin, mungkin Encik Benjamin boleh mungkin berkongsikan sedikit tentang tips pengurusan kewangan yang boleh diamalkan ketika musim pandemik sekarang ini. Okay, so untuk tips pengurusan wang, so pertama sekali saya rasa yang penting ialah untuk mengekalkan dana kecemasan yang mencukupi. Istilah mencukupi mungkin memberi makna berbeza kepada orang yang berbeza dan umumnya. So dana kecemasan perlu disediakan sekurang-kurangnya 6 bulan daripada jumlah pendapatan perbelanjaan. Tips yang kedua mungkin untuk melaksanakan belanjawan yang lebih ketat untuk membebaskan lebih banyak wang daripada komitmen kewangan penting seperti membina dana kecemasan, membayar sewa, utility, insurans dan lain-lain. Pendek kata, keperluan harus mendahului kehendak. Dalam masa pandemik ini kita sedar bahawa terdapat banyak perkara yang kami mahu tetapi bukanlah keperluan.
Tips yang ketiga mungkin adalah untuk memberi keutamaan kepada insurans hayat dan kesihatan. Kita cuba yang terbaik untuk tidak berkompromi dengan perlindungan insurans. Pastikan ia mencukupi pada masa kini. Okey. Encik Ben, jadi selain daripada simpanan secara konvensional yang biasanya diamalkan, iaitu di dalam bank ataupun di dalam amalan saham, adakah terdapat cara yang lain untuk memastikan duit simpanan kita selamat dan juga mempunyai potensi untuk berkembang di jangka masa yang panjang? So saya bukan penasihat kewangan. So ini my individual assessment or my pendapat tersendirilah. Ini terselah kepada toleransi risiko peribadi. Kalau toleransi risiko rendah, mungkin fixed deposit atau mana-mana pelaburan yang dijamin modal, mungkin pilihan anda. Tapi kalau toleransi risiko lebih tinggi, mungkin pelaburan dalam saham yang mungkin ada dividen lebih tinggi, REITs atau ETFs juga boleh can be a choice lah. Tapi jika anda tak ada ilmu dalam pelaburan, baik minta nasihat daripada orang yang ada credentials lah. Okey. Jadi ramai yang mengambil inisiatif ataupun mengambil peluang untuk membuat pinjaman sama ada di institusi kewangan ataupun di bank. Jadi mungkin bagi mereka membuat pinjaman itu boleh digunakan untuk melabur ataupun menggunakan sebagai modal untuk memulakan perniagaan. Jadi mungkin Encik Ben boleh kongsikan apakah caranya apakah cara supaya kita dapat menggunakan pinjaman wang kita dengan betul. So daripada soalan tu, ni lebih fokus kepada opportunity lah, business opportunity. So memang dalam masa pandemik ni kita nampak sales untuk online e-commerce memang ada there's a growth lah, memang ada growth in e-commerce. So ada banyak orang yang fikir ni masa peluang baik untuk membuat perniagaan. Pertama sekali kita pada tips untuk pengurusan wang, kita perlu mengekalkan dana mencukupi untuk masa-masa kini. So daripada tips tu, kita pun kena ingat pelaburan tu adalah investment yang risiko tinggi. So kalau buat pinjaman patutnya digunakan untuk keperluan yang right now. So untuk mereka yang memerlukan pinjaman tu untuk talian hayat mereka. So tetapi kalau untuk bisnes, kita patut mempunyai pendapatan tetap jika ingin menggunakan ingin menggunakan loan or borrowing. So kalau kita membuat pinjaman, kita mesti ingat kita mempunyai pendapatan tetap dan tidak guna lebih daripada 30% daripada pendapatan tetap itu. So kita ada wang untuk membuat pembayaran ansuran. So kita tak nak korek lubang yang lebih dalam. So dah lah kita tak ada cukup duit, lepas tu kita pinjam, lepas tu kita tak ada duit untuk bayar balik ansuran. So dalam masa pandemik ni, kalau ingin untuk mencari rezeki hidup, mungkin terdapat banyak pilihan yang modal rendah, yang tidak perlukan modal yang tinggi. Ada banyak bisnes macam memang e-commerce there's a big growth, tetapi ada banyak bisnes yang terlibat seperti marketing, advertising. So kita boleh gunakan time kita, masa kita untuk menjana pendapatan. So benda-benda e-commerce ni mempunyai keperluan teknikal untuk e-commerce. So sekarang kita ada HRDF memang ada kasih latihan percuma. So kita boleh ambil
take this opportunity seperti itu. So daripada pendapat saya, kalau dah kehilangan sumber pendapatan, janganlah pergi buat pinjaman untuk buat bisnes, sebab saya rasa tu kurang that's not advisable lah daripada pendapat saya. Sebelum kita berakhir, mungkin Encik Ben ada sepatah dua kata nak bagi ucapan kepada penonton yang sedang melihat, maybe a few words dari segi advice ke ataupun apa saja. So memang pandemik ni sangat susah untuk kita hadapi tetapi kita perlu stay hopeful dan tahu kita akan will overcome this challenge. Asalkan kita tak putus semangat, memang kita boleh there's an opportunity for us all. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Encik Benjamin Lau, pengarah urusan ideologi kerajaan sudi, meluangkan masa dan juga berkongsikan sedikit tentang pengalaman dan juga pendapat beliau berkenaan dengan topik kita pada hari ini, iaitu kewangan peribadi ataupun personal finance. Okay, nampak tak? Nampak tak? Dengar tak apa nasihat dia kan? Ngam tak ngam, okey tak okey, korang nak buat loan ke, nak uruskan kewangan ke, macam mana ke, korang boleh lah. Kalau benda yang baik tu korang dengar lah. Tapi bagi saya itu adalah antara nasihat ataupun satu orang kata satu short ataupun satu nasihat pendek lah. Walaupun pendek tapi dia berguna lah. So korang kalau nak buat sesuatu tentang kewangan, jangan main-main. So korang kena plan tu betul di zaman lah. So untuk PKP ni kan, so korang kena berjimat cermat dan simpan duit untuk masa depan anda. Okay, so thanks bahasa Inggeris. Okay, terima kasih kepada Encik Benjamin Loh kerana sudi untuk bersama-sama dengan kami. Jadi terima kasih untuk Mr. Benjamin dan saya harap anda semua akan memanfaatkan nasihat yang disampaikan oleh Mr. Benjamin. Okay, so kita sedang masuk ke segmen ketiga. So segmen ketiga ni menarik lah. Okay, menarik tentang pelancongan maya ataupun virtual tourism. Yes, virtual tourism. Okay, so untuk segmen kali ni, segmen ni adalah kita bersama dengan ada satu interview lah tentang bersama dengan pengurus besar Taman Buaya dan Rekreasi Melaka, iaitu Encik Ahmad Sharifuddin Muhammad. Okay, saya terima kasih lah sudi untuk temu bual kan. So memang ngam lah, dia memang ngam. Okay, so apa tajuk dia dalam temu bual tu adalah mengenai topik produk inovatif terbaru Taman Buaya dan Rekreasi Melaka yang bertemakan lawatan maya. Okay, buaya, bukan buaya darat So ni buaya betul lah. Ni buaya ngap ni bukan buaya tak sebut lah, bukan buaya gigit. Okay, so apa yang akan disampaikan oleh beliau? Okay, so rata-ratanya mengenai lawatan maya lah. So mungkin korang nak tahu kan, so lawatan maya ni macam mana kan. So macam boleh ke buat macam ni kan? Mesti boleh kan. Kalau tak boleh, kenapa dia nak buat kan? So korang boleh dengar. So nak tahu macam mana, nak tengok, so korang boleh tengok lah. So kita ready video kan? Betul kan? Kan cameraman kan? Betul kan? Okay, betul. So memang betul. So korang boleh tengok. Okay, 1, 2, 3, go. Hello, hai semua penonton Gegau at Malaysia yang dah bersama saya Hana Idris, dan untuk segmen kali ini kita ada special khas untuk penonton Gegau at Malaysia, iaitu kita akan pergi melawat. Melawat mana? Melawat ke Taman Buaya dan Rekreasi Melaka, iaitu kita letak di Aikro. Jadi bersama Hana pada petang ini iaitu Encik Ahmad Sharifuddin Muhammad, iaitu merupakan pengurus besar Taman Buaya. Hai Encik Sharifuddin. Hai. Hai. Say hi dekat penonton Gegau. Macam tu. Okay, hai semua. Assalamualaikum. Apa Baiklah, hari ini Encik Sharifuddin akan membawa kita bersiar-siar di Taman Buaya kan. Okay, mungkin boleh ceritakan macam mana tercetusnya idea lawatan maya ini. Okay, baik. Assalamualaikum semua. Okay, jadi pertama sekali saya ucap terima kasih kepada pihak Melaka hari ini untuk kesediaan menghubungi pihak Taman Buaya lah. Okey, idea tercetusnya lawatan maya ni sebenarnya kita mengambil
peluang untuk mereka yang berada di rumah yang tidak boleh keluar ke mana-mana. Jadi kita pun sedia maklum dalam musim PKP ini pelancongan tidak dibenarkan. Jadi kita memikirkan satu alternatif macam mana cara supaya orang ramai ataupun masyarakat sana boleh melancong dengan melihat produk-produk pelancongan walaupun mereka berada di rumah. Jadi berapa banyakkah sesi dalam satu virtual tu? Kita setakat ni kita buat pada hari Jumaat, Sabtu dan Ahad. Dan setiap satu hari itu akan ada 2 sesi. Sesi pukul 11 pagi dengan 2.30 petang lah. Dan setiap orang yang berminat boleh membuat tempahan secara online. Dan sesi ataupun slot tu dan juga tarikh kita akan tentukan lah mengikut siapa yang buat tempahan terawal lah. Kita akan bawa secara video live dan kita akan tunjukkan contohnya haiwan-haiwan yang berada di sekat sini lah. Saya tak tunjuk contohnya macam di sini ada burung emu kan. Ya, sini contoh ada burung-burung emu. So burung emu ni adalah burung yang salah satu haiwan yang terdapat dalam Taman Buaya ni, dan kita akan bagi penerangan secara terperinci berkenaan dengan haiwan-haiwan yang ada kat sini lah. Contohnya ni burung emu dan kita akan ceritakan dia berasal daripada mana, apa keunikan dia. Okey. Dan ini pula adalah kolam buaya. Inilah main point kita pada sesi lawatan maya ni, yang mana orang nak tahu berkenaan dengan buaya. So kiranya memang lengkap lah lawatan maya ni, sama macam lawatan fizikal yang memang ada dekat ni lah kan? Kebanyakannya mereka kata sebenarnya diorang lebih berminat dengan kaedah lawatan maya ni sebab setiap daripada mereka mendapat informasi. Kalau diorang datang sendiri, kadang-kadang diorang kena baca sendiri. Jadi kadang-kadang kena tunggu waktu yang tertentu lah. Contohnya macam sesi demonstration baru diorang dapat maklumat lah. Tapi kalau dalam sesi program maya ni, lawatan ni, kita akan brief setiap daripada mereka yang menonton. Jadi lawatan tu memang lawatan yang berisi dengan maklumat. Sekarang ni saya berada dekat kolam buaya. Kolam ni antara kolam buaya yang terbesar di Taman Buaya lah. Nama dia pun King. Dia spesies buaya tembaga. Jadi biasanya kalau dalam slot lawatan maya ni kita akan bawa pengunjung untuk melihat dengan lebih dekat lah berkenaan dengan buaya-buaya ni lah. So basically macam ni lah dia punya gambaran. Kita akan bawa jalan tengok dalam kurungan buaya tu apa yang ada dekat situ. Okay, contohnya ni. Tu. Okay, ni adalah King, buaya tembaga yang mempunyai panjang ataupun saiz badan sepanjang 16 kaki. Sambil-sambil tu juga sebenarnya bila kita buat penerangan ni, kita akan tunjukkan situasi-situasi ataupun sesi yang mana bagaimana sekiranya seseorang itu berhadapan dengan situasi di habitat buaya. Sebagai contoh, kita bagi gambaran ini adalah sungai ataupun tempat tinggal buaya dan buaya ada di dekat sini. Kita akan tunjukkan bagaimana kaedah buaya ni makan, bagaimana kaedah buaya tu menyerang, bagaimana buaya tu, bagaimana untuk mengelak daripada buaya. So ini adalah contoh demonstrasi lah. Buaya tu diberi makan dekat sini. Okay, so sekarang ni kita nak pergi ke tempat buaya Haris. Buaya Haris ni, kalau bagi sesiapa yang tak tahu apa cerita buaya Haris ni, dia punya viral tu katanya dia merosakkan paip ya? Dia rosakkan pump tu, pump kolam dia. Kolam dia sendiri tapi dia rosakkan. Okay, sekarang saya nak tunjukkan Haris. Okay, so ni adalah Haris. Haris ni sebenarnya dia punya unik dia. Dia adalah buaya tembaga yang ditangkap dekat Sungai Melaka. Oh, tahun bila tu? Tahun 1993. Oh, masa tu memang kecil. Saiz kecil lagi lah dia. Tak ada, masa tu memang dah besar lah macam ni saiz dia. Oh. Jadi itu yang satu lagi, dia adalah buaya yang paling agresif lah di antara buaya-buaya yang lain yang ada dalam Taman Buaya ni. Dia ada satu sifat overprotective lah.
So bila overprotective ni, dia apa-apa saja orang masuk kurungan ke dan sebagainya, dia akan bertindak balas dengan agresif. Ada certain buaya yang dia just relax saja, dia tak adalah bagi tidak balas. Macam Haris ni, dia ada sikit kelainan dari segi perangai dia. Bagi contohnya, kalau kita tunjuk macam ni buaya yang diganggu, dia akan respon macam mana. Ini salah satu lah orang kata demo lah yang kita akan tunjukkan pada pengunjung. Okay. So itu adalah sikit sebanyak lah berkenaan dengan Haris ni. Sebenarnya dia punya kelebihan dia juga adalah saiz dia 15 kaki panjang. Dia kira boleh dikata kedua terpanjang juga lah selepas skiing. Sepanjang PKP ni memang akan berterusan lah lawatan mana? Buat masa ni kita punya perancangan kita akan teruskan sepanjang PKP sebab orang tak boleh nak keluar rumah dan sambutan juga amat menggalakkan. Dan selagi mana ada sambutan ni kita akan teruskan lah selagi mana ada permintaan. Package yang kita tawarkan sebenarnya satu bayaran untuk seorang RM7. Lepas tu dewasa dengan kanak-kanak rate yang sama lah. Kanak-kanak RM7, dewasa pun RM7 juga. Nak tengok tak kita bagi makan sekejap macam mana buaya ni melompat? Ada lagi Wow, okay. Okay. Ni kebetulan pula ada kat sini. Okay, alright. Boleh nampak? Nampak. Buaya tu boleh melompat Okay. Menarik ya. Okay. Ni untung ni. Orang lain susah dapat buaya melompat. Itu apa? Ini adalah tempat ular. Mana ularnya? Tempat ular. Okay. Ni warna hitam ni. Okay, nampak. So ini adalah beberapa ekor ular lah yang ada dekat dalam taman buaya. Ada yang berbisa, ada yang tak berbisa. Jadi ini semua yang pengunjung-pengunjung ataupun peserta lawatan maya boleh dapat lah. Tu ada ular kapak, ular yang sangat berbisa. Kemudian ada ular, dekat situ ada ular rusuk kerbau. Mana tu? Ada satu? Dekat belakang sekali tu. Dia warna kulit dia sama macam warna dinding. Tu. Warna coklat tu. Nampak Nampak. Jadi saya sekali lagi mewakili pihak Taman Buaya dan Rekreasi Melaka mengalu-alukan tempahan dan juga penyertaan rakyat Malaysia untuk menyertai lawatan maya Taman Buaya inilah. Saya yakin dan pasti anda semua akan berpuas hati dengan penerangan-penerangan yang diberikan dan kelainan yang akan kami bawakan dalam sesi lawatan maya ini, insya-Allah. Kalau nak tengok review, tengok kat Facebook. Sebab saya baca review Facebook semua positif je. So that means memang Alhamdulillah. Memang berbaloi lah lawatan maya ni. Okay Encik Saifuddin, itu saja. Kita jumpa lagi, okay? Okay. Terima kasih banyak-banyak. Okay, baik. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Okay, sama-sama. Alright. Okay, so faham kan pelancongan maya kan? Faham kan? Ni bukan maya lain ni maya betul. So dia tak betul, tapi dia betul lah. So by fakta, itulah adalah antara inisiatif ataupun produk yang telah diusahakan oleh pihak Taman Buaya dan Rekreasi Melaka. Jadi ini satu inisiatif yang bagus. Jadi so tahniah untuk Taman Buaya dan Rekreasi Melaka kan. Okey. So setakat ini saja. So buat anda di luar sana, kalau korang nak follow up ataupun apa saja news, berita di negeri Melaka korang ataupun national ataupun antarabangsa, kita pun ada buat juga. Korang boleh layari di website melakahariini.my ataupun di laman media sosial di Facebook, Twitter, Instagram, dan mungkin akan datang mungkin ada TikTok kot. Kod. Okay, so korang boleh follow, bukan joget So ni informasi lah, video informasi. Okay, dengar tau? Informasi. Okay. So apa pun, terima kasih Buaya Alls. Korang memang terbaik sebab Budi tengok kan, walaupun saya tak handsome. Okay. Tapi Alhamdulillah. So walaupun saya tak handsome macam siapa nama seorang lagi tu? Hana.
Kalau nak tengok ni, tolonglah bagi star. So macam Facebook Gaming lah. Okay, so thanks to you all. So kalau korang nak respon ataupun nak bagi idea ke apa, boleh DM lah, DM. So saya nak tekankan sini, kita punya penjaga media sosial memang baik hati. Korang bagi dia apa je, mesti jawabnya. Mesti jawab. Benda ini pun jawabnya. Don't worry. Kita memang responsif, brother and sister. Okay. So thank you. So kita jumpa lagi di rancangan yang akan datang. Okay, so Assalamualaikum dan selamat sejahtera anda bersama dengan saya, Hamzah Zakaria, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Ciao. Kalau dulu kurang gegau, tapi kali ini lebih gegau. Jika sebelum ni kami hanya berbicara tentang isu semasa, tapi sekarang kami membawakan anda pelbagai segmen yang menarik hanya untuk anda. Kita ada fashion. Dan kami juga mempunyai segmen karok. Aku memang pencinta wanita, namun ku bukan buaya. Kami akan gegaukan anda dengan macam-macam lagi hanya di Facebook Melaka hari ini.